Kalau kita jadikan perhimpunan ini sebagai tempat di mana kita membuat diskusi, debate, tapi pada saya tak perlulah untuk menuding jari kepada siapa-siapa pun, nak menyalahkan si A, nak menyalahkan si B, nak menyalahkan si C. Kalau kita nak debate itu, mungkin cerita dia jadi terlampau panjang. Cuma kekalahan tu kita dah tahu di negeri mana, di kawasan mana, dan jumlah kekalahan tu pun dari segi peratusnya pun kita tahu, dan bagaimana UMNO yang parti yang telah berusia lebih dari 70 tahun ni umurnya nak bergerak ke hadapan, way forward untuk nak bawa ke hadapan. Bermula daripada Perhimpunan Agung UMNO Januari inilah untuk tahun 2022. Bagaimana dari sini kita nak bergerak ke hadapan. Itu satu pada saya. Yang keduanya, takdir daripada ketentuan Tuhan. Walaupun dapat 30 kursi, tapi UMNO dan Barisan Nasional telah menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan yang ditubuhkan bersama-sama dengan Pakatan Harapan. Jadi ini satu lagi perkara yang boleh diperhalusi oleh perhimpunan, dan kita kira bahawa ini pilihan daripada UMNO, keputusan yang dibuat dalam Biro Politik UMNO dan juga keputusan yang dibuat dalam Majlis Tertinggi UMNO memutuskan untuk bekerjasama membentuk kerajaan perpaduan dengan Pakatan Harapan. Jadi bukan keputusan Presiden seorang-seorang, bukan keputusan 1-2 orang, tapi keputusan Majlis Kerja Tertinggi UMNO untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan dan membentuk kerajaan. Jadi itu satu daripada benda yang bagaimana kita nak pergi ke hadapan sebagai sebuah parti. Sebab dalam Pakatan Harapan ada PKR, ada Parti Amanah dan ada Parti DAP. Jadi UMNO sebuah parti kebangsaan, National Party, dan di sebelah sana adalah mereka telah bergabung lama menjadi Pakatan Harapan. Jadi sekarang kita berada dalam satu kerajaan. Jadi itu satu benda yang boleh didebate lah. And then yang ketiganya, saya melihat bahawa dalam perhimpunan ni boleh membincangkan bagaimana untuk menghadapi masa depan, short term, long term dalam politik tanah air. UMNO mesti berada dalam keadaan yang relevan untuk jangka pendek dan jangka panjang dalam politik tanah air. Yalah, dalam keputusan PAU juga sebut no DAP, no Anwar, tapi bila datang kepada suasana waktu selepas PRU ke-15, politik ni sesuatu yang dinamik. Jadi kita melihat di mana UMNO boleh mendapat keuntungan, di mana UMNO boleh mendapat benefit daripada kerjasama, daripada kesatuan ataupun daripada collaboration tu. Jadi sebelah PN pun kita dengar dia punya tawaran, sebelah PH pun kita dengar dia punya tawaran. Sebab dalam Majlis Tinggi, jawatan tu bukan yang nombor 1.
bukan jawatan tu yang nombor satu. Sebenarnya nombor satu dalam majlis tinggi, ahli-ahli majlis tinggi minta supaya bolehkah empat perkara ni dibentangkan kepada Pakatan Harapan. Yang pertama, Islam adalah agama resmi persekutuan. Yang kedua, hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera. Yang ketiga, bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Dan yang keempat, menghormati hak raja-raja Melayu. So, empat ni menjadi prioriti dulu dalam tu. Boleh tak kalau ini dipertimbangkan? Mana kalau kita collaborate dengan Pakatan Harapan, awak tak main-mainlah benda empat ni. Benda empat ni sangat penting, dan itu dipersetujui dalam kertas apabila dihantar balik kertas daripada Pakatan Harapan. Kemudian barulah yang datang yang lain tu, yang datang yang jawatan, yang apa semua tu. Jadi itu sebab tu bila kita tengok daripada jawapannya tu, maknanya mereka pun bersetuju dengan pandangan UMNO dan Barisan Nasional.